lepas kita dah kira cukai pendapatan boleh guna. Okey, cikgu banyak kali cakap kalau cara awak nak senang PBG boleh guna. Maksudnya pendapatan itulah yang boleh diguna. Okey, guna untuk apa? Okey, sementara cikgu buka slide, siapa nak jawab? Apa maksud pendapatan boleh guna? Maksudnya kita dah tolak cukai semua kan? Itulah dia pendapatan kita yang kita boleh guna, yang kita boleh belanja. Sebab kita dah tolak semua cukai-cukai pendapatan tadi. Soalan cikgu, kita guna untuk apa, kita belanja untuk apa? Siapa boleh jawab? Untuk keperluan kita. Untuk keperluan. Okey, betul. Keperluan apa tu? Maksudnya macam mana? Makan. Makan? Untuk perbelanjaan seharian kehidupan. Untuk perbelanjaan seharian. Keperluan dan kehendakan. Iyalah, keperluan kehendak. Maksudnya apa tu? Keperluan dan kehendakan tu apa? Makanan, pakaian, Keperluan tu barang yang kita perlu untuk meneruskan kehidupan. Okey. Betul, semua betul. Okey, maksudnya macam ni, kalau soalan keluar, dia tanya kan, apa guna ataupun untuk apakah penggunaan, untuk apakah perbelanjaan, tak kisahlah soalannya macam mana. Maksudnya daripada pendapatan boleh guna tadi tu, kita boleh guna untuk berbelanja. Itu keyword dia. Guna untuk belanja. Nak belanja apa? Nak belanja sama ada kita beli barang-barang yang kita perlu atau kita boleh beli barang-barang yang kita kehendak. Maksudnya yang kita mahu. Okay, itu clue dia, cara awak nak menjawab. Okay. Jadi hari ni kita tengok dulu, tajuk ni pendek saja. Jarang keluar, tapi kalau keluar memang awak boleh jawab lah sebenarnya ni. Tingkatan 1, 2, 3 awak dah belajar dalam apa yang dulu KH. Awak belajar KH tak? Cikgu perniagaan pun ada. Belajar RBT tu. RBT. Ya. RBT je, tak ada kemahiran hidup. Okey, RBT ada, perniagaan ada kan? Prinsip account? Account tak ada dalam keperluan. Okey, boleh nampak slide cikgu ni? Boleh. Boleh. Okey, sekejap cikgu nak kita tekan ni. Sekejap, dua muka surat je, senang je. Okay, ingat kita nak belanja untuk apa? Duit yang kita dapat tadi kan? Maksudnya daripada pendapatan boleh guna tu kita dah boleh enjoy lah. Macam tu lah lebih kurang maksudnya enjoy. Enjoy tu nak beli apa? Macam tu. Okay, boleh nampak Boleh cikgu, boleh nampak. Okay, so kita tengok pendapatan kenapa dia keluar macam ni? Okay, keperluan dan kehendak. Senang saja awak ingat. Kita perlu apa, kita hendak apa. Hendak ni mahu. Ingat Kalau awak tengok dalam buku teks tu, siapa boleh bacakan cikgu apa maksud keperluan? Atau dekat sini slide cikgu pun ada. Okey, tolong seorang bacakan. Cikgu, saya baca. Okey. Barang asas yang diperlukan untuk terus hidup. Contohnya makanan dan tempat tinggal. Okey. Apa keyword dekat situ, Kevin? Diperlukan untuk terus hidup. Yes. Itu keyword dia. Clue dia kat situ kalau soalannya perlu. Perlu untuk apa? Untuk terus hidup. Tak ada benda ini, kita tak boleh hidup. Maksudnya tak boleh hidup lama. 1 hari, 2 hari boleh mati. Itu maksudnya barang keperluan. Barang asas yang diperlukan untuk terus hidup. Okey. Cuba bagi tahu ada berapa jenis ataupun berapa kategori benda yang kita perlu untuk kita terus hidup. Terus hidup ni maknanya esok nak hidup. Keperluan asas. Okey, keperluan asas. Yelah keperluan asas. Apa asas tu? Makanan. Apa yang kita panggil keperluan asas? Basic. Basic yang kita perlu. Cikgu, Satu, makanan.
makanan. Okey, cuba fikir betul tak? Kalau tak ada makanan boleh mati tak? Ya, cikgu. Boleh ke? Janganlah kata tak makan 1 hari. Awak ni tak makan 1 jam pun sudah macam mau pensan. Betul tak? Mana ada? Tak makan cikgu tak makan rehat. 4 hari pun. Kalau waktu rehat tak lambat sikit kan. Aduh cikgu sakit perut cikgu sudah mau matilah cikgu macam tu. Jangan kata tak makan 1 hari kan. Itu maksudnya. Makanan tu perlu untuk kita terus hidup. Okey, selain daripada makanan, apa lagi yang kita perlu? Kalau tak ada benda ini, kita tak boleh hidup. Itu maksudnya. Kalau tak ada benda ini, kita tak boleh nak menjalani hidup. Apa dia? Air. Air. Okey, sekejap. Yoshini jawab air. Okey, air itu termasuk di dalam kategori apa? Minuman. Yelah minuman. Okey, jadi kalau soalan keluar, jangan awak senaraikan macam ni tau. Apakah keperluan dia? 1, air. 2, makanan. Mi goreng, Maggi goreng, nasi ayam kampung. Semua itu di bawah kategori makanan dan minuman. Dia satu benda. Boleh? Kalau kata air tadi, makanan lah termasuk dalam kategori makanan dan minuman. Faham Faham ke? Yang kedua apa? Selain daripada makanan dan minuman. Tempat tinggal. Okey, tempat tinggal tu apa maksud tempat tinggal? Macam rumah, tempat yang kita tinggal di rumah. Tempat yang kita berlindung, kita mahu duduk untuk mengelakkan daripada panas dan hujan. Kemalangan. Untuk keselesaan kita macam tu kan. Okey. Cikgu, Jadi boleh avoid kemalangan. kemalangan tak boleh. Mana boleh maksudnya, cikgu kalau ada war? Dia macam untuk tempat kita berteduh. Berteduh kita panggil. Contoh, kita tengok contoh. Kalau tak ada, kita kata mesti ada rumah. Ada tak orang yang tak ada rumah? Ada. Lepas tu dia duduk mana? Tepi jalan. Okey. Dia boleh hidup tak? Boleh, cuma kena berhati-hati. Kalau ada war boleh mati. Okey. Tapi dia boleh terus hidup tak? Maksudnya dia boleh terus tak menjalani kehidupan dia dari hari ke hari ke hari ke hari? Tak, cikgu. Lama-lama dia pergi jalan macam Kevin cakap tadi kan. Ada apa-apa kemalangan ke ada rompak, ada macam-macam kan war tadi kan. Boleh dia akan boleh terus tak hidup dia? Tak. Jadi itulah manusia ini perlukan tempat tinggal. Binatang pun kita kata perlu tempat tinggal, betul tak? Okey. Jadi itu adalah keperluan kita. Sampai bila kita nak duduk bawah jambatan, contoh kalau tak ada rumah, boleh ke duduk atas pokok? Boleh? Boleh tinggal atas pokok? Tak boleh. Cuba try esok. Tak nak duduk dalam rumah, duduk atas pokok. Cikgu. Cubalah Kevin, cuba. Boleh hidup tak? Boleh, tree house. Esok duduk atas pokok, seminggu ni duduk atas pokok. Macam mana? Boleh tak hidup ni? Boleh tahan. Hidup, tapi tak boleh terus hidup. Itu maksudnya. Lama-lama mati atas pokok kan? Okey. Selalu kita kata rumah lah rumah ke kemah ke, macam kemah pun kita kata tak boleh terus hidup kan, tak selesa lah duduk dalam kemah tu kan. Okey, lagi satu apa dia? Pakaian. Apa dia? Pakaian. Okey, pakaian. So senang ingat, keperluan asas ada 3 saja. Itu kita panggil asas. Kalau awak kata sekarang cikgu, handphone pun perlu dah cikgu. Itu pun memang saya perlu. Tak ada handphone saya mau mati. Betul tak? Sekarang ni bukan awak je, cikgu pun sekarang kalau tak ada internet pun kita macam macam mana ni? Macam nak kan? Lebih baik tak makan daripada tak ada internet. Betul tak? Awak macam tu kan? Baik mengaku. Betul tak? Kalau internet dekat rumah tiba-tiba tak ada, awak marah tak? Ya cikgu, betul. Betul. Sekarang macam tu sampai kan. Jadi itu kita tak panggil barang keperluan asas sebab kalau tak ada internet awak boleh mati ke? Boleh cikgu. Boleh? Tak boleh. Terkejut.
Terkejut? Mati Ya. terkejut? Maksudnya macam kalau tak ada internet, tak boleh terus hidup lah. Saya macam ni, saya mau matilah. Saya tak boleh hidup lagi. Hidup saya sudah habis lah macam tu. Tak ada. cikgu. Tak ada handphone pun tak boleh lah, tak ada. Pergilah public phone. Kan maksudnya kita ada pilihan. Tapi kalau untuk dua ni tadi tak ada pilihan. Makanan, minuman kita memang perlu. Tempat tinggal pun rumah kita perlu. Okey, yang ketiga Yoshini cakap tadi apa? Apa dia yang ketiga? Kita Pakaian. perlu. Ya, pakaian. Boleh tak? Tak ada pakaian. Boleh hidup tak? Tak boleh tak cikgu. Tak payah pakai baju. Cuba hari ni nak pergi mana? Nak pergi IOI ke nak pergi shopping kan? Cuba tak payah pakai baju, ambil je daun, tutup je daun tu dekat badan awak. Boleh? Siapa nak try? Boleh try? Maknanya Tak nak cikgu. manusia kita perlu pakaian, betul tak? Untuk terus hidup. Cubalah satu hari kalau kita tengok kadang orang gila kan, orang kurang sioman, kadang-kadang dia tak pakai baju, dia kan, dia jalan sana sini. Baju koyak-koyak cikgu. Koyak-koyak, dia boleh pakai sebab dia otak tak berapa sioman kan. Cuba kita manusia normal ni buat macam tu. Datang sekolah pakai baju koyak-koyak nanti, boleh? Boleh terus, boleh tak hidup macam tak boleh kan? Jadi itulah dia kita panggil keperluan. Keyword awak pegang ialah untuk terus hidup. Maksudnya benda ini perlu untuk terus hidup. Okey, boleh okey, seterusnya kehendak. Apa itu kehendak? Seorang bacakan. Barang yang membolehkan individu hidup lebih selesa, contohnya barang kemas dan perabot jati. Okey. Apa keyword dia kat sini? Hidup lebih selesa? Ya, betul. Hidup lebih selesa. Kalau keperluan untuk kita teruskan hidup. Kalau kehendak untuk kita hidup lebih selesa. Kalau tak ada benda ini, kita boleh hidup. Tapi hidup kita tidak selesa. Itu maksudnya. Macam tadilah cikgu bagi contoh internet handphone. Kalau tak ada, tak apa, kita boleh hidup. Tapi kalau tak ada itu, kita tak selesa nak hidup. Betul tak? Sebesalah kita ni, alah mana internet ni, kenapa hang, kenapa lag, kenapa kan? Macam tak selesa. Begitu juga dengan kereta. Kereta adakah perlu? Perlu ke kereta? Kalau tak ada kereta, boleh hidup tak? Boleh. Awak tengok macam tu je. Kalau tak ada kereta, boleh je hidup. Macam mana nak hidup? Dia tak ada kereta. Guna public transport. Ya, gunalah MRT, guna bas ada, guna Grab ada. Maksudnya macam tu. Macam juga handphone. Kalau tak ada handphone, tak apalah. Dah tak ada mampu nak beli. Bolehlah guna public phone. Macam tu Tapi kalau ada kereta, lagi bagus. Seronoknya hidup kita lebih selesa. Senang kita nak pergi kerja, nak bergerak ke sana. Itu maksudnya. Faham ini dia bagi contoh barang kemas dan juga perabot jati. Perlu ke ada dalam setiap rumah ni, perabot ni? Tak. Kalau tak ada kerusi ni, tak boleh ke hidup? Boleh hidup. Duduk je lah atas lantai, atas tikar, betul tak? Beli je lah kerusi plastik. Boleh je, itu maksudnya. Tapi kalau ada kerusi ini, lagi best duduk atas ni, selesa. Macam tu. Tak ada aircon, tak apalah, beli je lah kipas. Tak ada kipas, pakai je lah kipas kertas tu, kipas-kipas sendiri. Cikgu. Macam tu. Faham tak? Maksudnya Cikgu, masih cuma lagi tak kuat kan? Tak apalah, kipas je lah sendiri, kipas 2-3 kipas kertas tu. Tapi kalau ada aircon, lagi selesa, betul tak? Macam tu maksudnya barang kemas ni tak wajib pun beli. Tak ada barang kemas ni pun tak apa. Kita boleh hidup je tak ada barang kemas ni. Pakailah besi-besi, basikal ke apa buat rantai. Macam tu. Lebih kurang maksudnya macam tu lah. Kalau tak ada ni tak payah beli. Ini bukan perlu pun.
Tapi kalau dapat emas ni, wah syoknya. Pakailah tangan penuh 2 tangan sampai 2 kaki. Pakai. Macam tu. Okay, boleh faham? Faham cikgu, Boleh? boleh. Okay, next kita tengok. Memaksimumkan kepuasan. Okey, betul. Dua-dua keperluan dan kehendak ini dapat memaksimumkan kita punya kepuasan. Kita puaslah kalau kita dapat dua-dua ini. Keperluan ada, kehendak pun ada. Jadi pendapatan yang kita dapat tadi yang kita kira tu, kita boleh beli keperluan, kita pun boleh beli kehendak. Jadi kita pun happy lah dapat memaksimumkan kepuasan. Okey. Okey, sekarang kita tengok keperluan. Ini dia, kalau soalan tanya, dia tanya perbezaan saja. Okey, perbezaan keperluan kehendak, cikgu dah cakap tadi, keyword yang pertama awak perlu tulis. Perlu untuk hidup, terus mesti ada perkataan terus. Perlu untuk terus hidup, perlu untuk hidup lebih selesa. 2 markah. Macam ni je pun 2 markah. Okey, yang kedua, apa beza dia lagi? Siapa nak try? Apa beza tadi? Cikgu dah cakap tadi, awak dah nampak dah. Yang ni untuk terus hidup, yang ni untuk selesa. So apa perbezaan lagi? Siapa nak try? Phoenix? Phoenix mana? Chan Jaja mana? Mudah dipenuhi. Mudah dipenuhi. Yang mana mudah dipenuhi? Keperluan. Keperluan mudah dipenuhi. Kenapa kita kata mudah dipenuhi? Maksudnya apa maksud dipenuhi? Fulfill. Senang. Mudah tu senang, dipenuhi maknanya senang untuk Senang tu dipenuhi. Untuk penuhi apa? Macam kita kata saya nak makan, macam kita kata saya nak kereta Mercedes lah. Senang tak untuk kita memenuhi keinginan kita tu? Tak. Kita cakap saja, oh saya nak beli kereta Mercedes, terus dapat esok. Susah kan? Tapi kalau macam keperluan ni, saya nak makan nasi lah. Senang tak untuk dapat nasi tu maksudnya? Senang tak untuk dapat beras? Senang tak untuk dapat roti? Maknanya boleh pergi kat kedai je beli kan? Macam tu. So betul lah tu. Okey, mesti dipenuhi terlebih dahulu ataupun awak cakap tadi mudah dipenuhi. Okey, terbalikkan dengan kehendak sukar dipenuhi. Macam tu. Kalau kehendak susah dipenuhi, betul tak? Nak handphone iPhone, terus dia boleh dapat esok. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Jadi kita kata keperluan senang untuk dipenuhi, kehendak susah untuk dipenuhi pun boleh. Mesti dipenuhi terlebih dahulu. Ini cikgu cakap. Keperluan mesti dipenuhi terlebih dahulu, kehendak tidak semestinya dipenuhi. So tadi kita dah dapat pendapatan boleh guna. So daripada nanti awak kena buat bajet ni daripada tajuk ni nanti awak kena buat bajet. Bajet untuk diri awak sendiri. Okey, maksudnya dah dapat pendapatan boleh guna tadi tu, guna dulu untuk beli keperluan. Penuhi yang ini terlebih dahulu. Beli dulu makanan, beli dulu pakaian, beli dulu, uruskan dulu hal-hal rumah, tempat tinggal. Dah ada lebih, barulah kita pergi tengok pada kehendak kita. Oh, saya nak tukarlah saya punya handbag. Oh, saya ada duit lebih lah, saya nak tukarlah kasut. Kalau tak ada, tak payah. Pergi keperluan dulu. Itu maksudnya. Mesti dipenuhi terlebih dahulu. Kehendak tidak semestinya dipenuhi. Boleh penuhi jika ada wang yang lebih. Boleh tambah macam tu. Awak boleh buat huraian sendiri. Okey, yang ketiga. Kuantiti terhad, kuantiti tidak terhad. Awak bezakan macam tu je. Okey, apa maksud kuantiti terhad? Keperluan. Adam, apa maksud kuantiti terhad, Adam? Adam? Ya, Cikgu. Apa maksud kuantiti terhad? Ya, fikir ayat.
Kuantiti tu takkan berubah. Apa ni? Apa dia? Apa tu? Jumlahnya banyak dan ada had dia. Jumlahnya banyak, Tak banyak, tak ada tak banyak. Tak banyak. Okey, jumlahnya tak banyak. Okey, limited lah kan terhad. Okey, terhad setakat mana? Dia kata keperluan itu kuantitinya terhad. Terhad kepada berapa? Tadi kita dah terang tadi, dah belajar tadi. Keperluan ni dia terhad je. Dia terhad kepada berapa tadi? 4. 4. Apa dia 4? Makanan, Lagi? tempat tinggal dan pakaian. Ada berapa tu? 3. Ya, 3. Maknanya keperluan ini kuantiti dia, bilangan dia tak banyak. Terhad kepada 3 itu sahaja. Okey, makanan, pakaian, tempat tinggal. Okey. Tapi kehendak? Kuantiti dia tidak terhad. Apa maksud Dam? Ada banyak. Ada banyak. Betul tak? Logik tak kita kata kehendak ni kuantiti ni banyak, bilangannya banyak, betul? Betul. Macam-macam kita ni mahu, betul tak? Itu normal. Okay, itu normal sebagai manusia yang normal, semua benda dalam dunia ni dia nak. Kalau dia kata tak apalah, saya tak nak, itu tak nak, ini tak nak, itu something wrong lah tu. Okay, betul tak? Kita sebagai manusia pun mesti ada nak pasangan, betul tak? Nak kahwin. Ada yang tak nak kahwin? Ada yang tak nak kahwin? Saya. Itu even tak normal. Kenapa? Kau nak kahwin? Tak nak. Kenapa? Tak nak cikgu. Belum lagi. Bukan belum lagi, tak nak. Jangan kata tak nak. Aduh, nanti jumpa amoy cantik, barulah Tak cikgu. Okey. Itu maksudnya dah ada satu girlfriend satu. Nak lagi satu. Itu kita kata kehendak dia tidak terhad. Dah ada handphone, dah okey dah. Tak naklah, nak lagi yang cantik, nak iPhone pula, nak iPhone berapa sekarang? iPhone 16, 17, cikgu pun tak tahu. iPhone berapa sekarang yang latest? iPhone apa? Cikgu pun tak pakai iPhone. Okay, itu kehendak. Itu maksudnya kehendak. Kuantitinya tidak terhad. Bilangannya macam-macam. Semua benda kita nak dalam dunia ni, kalau boleh ada, semua kita nak. Okay. Tapi keperluan hanyalah terhad kepada 3 tadi. Itu pakaian, makanan dan tempat tinggal. Okay. Okay, barang keperluan harganya dikawal oleh kerajaan. Makanan, awak nampak harga barang makanan memang kerajaan kontrol. Harga beras, harga roti, harga gula, harga minyak, itu semua adalah barang asas, basic. Semua itu dikontrol oleh kerajaan. Sebab itu harga beras dia tak ada turun naik harga dia. Okay. Awak bayangkan kalau harga beras kerajaan tak kontrol, apa jadi? Cuba fikir. Harga beras kerajaan tak kontrol. Esok naik harga beras. Esok naik lagi. Apa jadi? Tak beli, kuasa beli mana? Okey. Siapa yang tak beli? Kalau harga naik, siapa yang tak beli? Kita. Ha? Individu. Individu yang macam mana? Dah mahal, beras dia jadi mahal. Kalau dulu satu apa kita panggil satu apa kita panggil? Bukan satu buni, satu apa satu pack beras tu kan, yang 10 kg contoh kan. Okey, katalah yang 10 kg tu harga RM20. Tiba-tiba harga beras dah jadi naik sampai 30, lepas tu naik lagi 40, naik lagi sampai 50. Apa kesan dia? Apa kesan dia? Cuba fikir. Ini soalan hebat. Inflasi.
Okey, satu inflasi, harga barang akan naik berterusan. Apa kesan kepada individu? Tidak boleh membeli dengan kuantiti yang banyak. Okey, siapa individu yang tak boleh beli dengan banyak tu? Sedangkan ini barang keperluan. Kalau tak ada beras, nak makan nasi macam mana? Kita orang Malaysia kan, manusia, makanan beras ni adalah makanan ruji, kita panggil makanan asasi kita. Kalau dah beras ni mahal, dah naik, orang yang mampu dia boleh beli. Orang yang tak mampu, orang yang miskin, dia mampu beli tak? Tak mampu. Dia tak mampu beli, so dia nak makan apa? Dia nak makan apa? Dia tak mampu nak beli beras. Beras dah mahal sangat. So dia nak makan apa? Nampak tak macam mana tu maksudnya? Jadi sekarang bila dia tak mampu nak beli beras itu, dia tak boleh nak makan. Sedangkan makanan itu adalah barang keperluan. So dia boleh hidup tak? Tak boleh. Lama-lama dia tak boleh terus hidup. Boleh mati. Maksudnya macam tu. Okey, takkanlah tak boleh beli beras. Takkanlah dia nak makan sayur je hari-hari. Lepas tu macam nak makan apa? Telur je hari-hari. Okey. Itu maksudnya tidak boleh terus hidup. Jadi sebab itulah kerajaan kawal barang, harga barang-barang keperluan. Faham maksudnya? Kenapa kerajaan kawal? Kerajaan nak supaya adil untuk golongan yang miskin dan kaya. Jadi semua rakyat, tak kiralah kaya ke miskin, dapat keperluan barang-barang makanan tadi. Okey, macam tu juga dengan harga rumah. Harga rumah pun kerajaan ada kontrol. Kerajaan kontrol. Kalau terlalu tinggi harga rumah, orang yang miskin, orang yang gaji sikit dah tak mampu nak beli rumah, nak duduk mana? Nak buka kemah kat jalan. Nak buat kotak, nak duduk dalam kotak. Kan itu maksudnya. Jadi barang-barang keperluan ini memang di bawah kawalan kerajaan. Tapi barang kehendak, kerajaan tak kontrol. Harga barang tidak dikawal oleh kerajaan. So siapa yang kontrol dekat sini? Kita dah belajar IFK, ingat IFK. So kalau barang kehendak ni siapa yang kontrol harga? Firma. Ya, firma. Firma lah. Kalau kata tadi kereta, bergantung kepada firma yang mengeluarkan kereta lah. Kecuali kalau harga kereta yang bawah Malaysia punya tu kan, kerajaan ada kontrol sikit. Macam handphone tu. Awak nampak kan harga barang, harga handphone ni naik sekejap, naik secepat sangat berubah-ubah kan. Sebab itu tidak dikontrol oleh kerajaan. Itu firma itu sendiri yang kontrol. Okay? Sebab itu orang yang miskin tak adalah dapat iPhone tu. Kalau orang kaya dapatlah pakai iPhone 10 biji iPhone. Okay? Macam cikgu ni tak mampu, cikgu tak ada duit nak beli iPhone, pakai je lah cap ayam. Macam tu. Okay? So itu perbezaan antara keperluan dan kehendak. Tengok ada lagi tak? Okey, barang keperluan tidak dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Okey, ini yang maksud cikgu cakap tadi. Tidak dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Saiz pendapatan ni maksudnya saiz kecil ke saiz besar. Pendapatan dia kecil ke, pendapatan dia besar ke, semua orang perlukan makanan, pakaian, tempat tinggal. Mungkin yang berbeza di situ ialah mungkinlah beras tadi kalau orang yang pendapatan dia besar, pendapatan dia banyak, mungkinlah dia pakai beras grade A. Tapi orang yang tak ada pendapatan dia kecil, orang yang kurang pendapatan, miskin, pakailah beras grade C. Tapi still lagi beras itu adalah barang keperluan. Okey, itu maksudnya. Tapi semua orang yang tak kiralah saiz pendapatan apa, masih lagi mesti perlukan 3 barang ini. Okey, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Orang kaya, orang banyak duit boleh duduk banglo 10 tingkat. Yang tak mampu tu duduklah saja rumah kecil, macam rumah cikgu ni, rumah kecil macam tu. Tapi masih lagi ada tempat tinggal. Macam tu maksudnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Cuma yang membezakannya itulah besar kecil saja. Okey, kehendak dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Okey.
orang yang pendapatan besar, kehendak dia lagi besar lah. Dah ada kereta Myvi, nak pakai kereta BMW. Okey, itu maksudnya. Dipengaruhi oleh saiz pendapatan. Dah ada kasut sukan yang berharga RM50, nak pakai yang RM500. Itu maksudnya. Itulah kehendak bergantung kepada saiz pendapatan. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, awak ambil saja dalam empat perbezaan pun cukup. Bezakan saja macam tu. Ada lagi? Ini contoh. Contoh jangan lupa. Cikgu dah cakap banyak kali. Contoh jangan lupa. Contoh tu markah. Contoh barang keperluan ialah makanan, tempat tinggal dan pakaian. Contoh kehendak, awak senaraikan sajalah semua barang-barang yang ada. Kereta mewah, T-Life. T-Life tu juga satu kehendak. Tak ada T-Life, boleh hidup tak? Boleh hidup tak? Boleh. Minum je lah air suam. Minum je lah air kosong. Tak payahlah T-Life tu. Tapi sebab dia ni banyak pendapatan, dia ada pendapatan yang lebih, boleh je lah beli. Nak beli T-Life ke nak beli apa, boba-boba tu. Faham? Boleh faham? Faham cikgu. Okey, Boleh. so itu saja untuk kehendak dan keperluan. Ada soalan sampai sini? Okey. Ini perbezaan dia. Okey dah. Sekejap. Okey, keperluan ialah kehendak. Yang sama je yang tadi. Keinginan untuk hidup selesa ni cuma dibuat dalam bentuk carta, Peter Aiting. Okey, boleh? Ada soalan? Boleh cikgu. Ini semua yang kita dah bincang tadi ni semua ni. Cuma dia buat dalam bentuk Peter Aiting. Ada soalan sampai sini? Tak ada cikgu. Boleh? Kita teruskan? Ya boleh cikgu. Okey. Jom kita teruskan. Seterusnya. Tajuk seterusnya tengok dalam buku teks muka surat 170. Yang ini selalu soalan keluar dalam AC. Kita dah keperluan dan kehendak. Okey, penggunaan pendapatan individu. Okey. Okey, penggunaan pendapatan individu. Ini cikgu kata ada perkataan penggunaan tadi. Kita dah dapat pendapatan tadi kan? Ini pendapatan individu ni PBG lah. Maksudnya pendapatan yang boleh guna. So nak guna untuk apa tadi? Cuba baca ni. Korang baca? Pendapatan boleh guna yang digunakan oleh individu untuk membeli barang dan perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak dikenal sebagai perbelanjaan penggunaan. Okey. Nampak ada perkataan keperluan dan kehendak tadi? Kan? Maksudnya pendapatan boleh guna, kita boleh guna untuk apa? Untuk beli barang. Barang apa? Barang keperluan dan barang kehendak. Macam tu cara awak nak menghuraikan. So ini dipanggil sebagai perbelanjaan penggunaan. Maksudnya kita berbelanja untuk beli barang-barang penggunaan. Barang guna apa? Guna barang keperluan dan guna barang kehendak. Itu maksudnya kalau soalan tanya. Okey, tabungan. Okey, kata tadi kita dah kira, hari tu kita dah kira pendapatan boleh guna dia. Macam contoh pendapatan guna cikgu, dah tolak cuma potongan wajib, semua dah tolak. Cikgu dapat 1 bulan bersih. Pendapatan bersih maknanya pendapatan yang telah ditolak. Sebulan cikgu ada 2,000 sahaja. Gaji cikgu contoh tadi 5,000 tapi dah tolak itu, tolak ini, potongan zakat apa semua, tinggal 2,000 sahaja. So 2,000 itulah cikgu boleh guna untuk memenuhi keperluan dan kehendak cikgu. Tetapi adakah kita kena gunakan semua pendapatan boleh guna kita tadi tu? Contoh tadi cikgu kata cikgu ada 2,000 pendapatan boleh guna. Adakah cikgu kena habiskan semua tu? 2,000 tu? Tak ada. Tak. Kenapa? Kita kena buat apa? Untuk save money, untuk kita kena simpan juga. Inilah yang awak kena buat nanti
Soalan selalu bagi yang tak betul, dia suruh awak betulkan. Sebagai seorang pengguna, sebagai seorang individu yang bijak, kita mestilah pandai bajet. Kita panggil bajet. Kita kena pandai bajet duit kita itu supaya ada tabungan. Tabungan ni maksudnya duit simpan. Cikgu dapat 2,000 tadi bersih, pendapatan boleh guna. Bolehlah nak belanja-belanja tapi pastikan ada tabungan. Itu barulah kita panggil individu yang bijak. Bukanlah shopping sampai habis 2,000 sampai negatif. Lepas tu pinjam dengan orang. Okay, itu tak elok lah. So, tabungan adalah baki pendapatan boleh guna yang tidak dibelanjakan. Okay, ini cikgu cakap tadi. Yang tak belanja. So, simpan sikit untuk simpanan. Okay, ini dia punya rumus, formula dia. Pendapatan boleh guna sama dengan perbelanjaan penggunaan capur tabungan. Ini dia suka keluar ni. Pendapatan boleh guna kita tadi sama dengan, maksudnya macam ni, tengok betul-betul. Cikgu kata tadi pendapatan boleh guna cikgu 2,000 kan? Yang cikgu dah tolak potongan wajib. So dari pendapatan boleh guna ni cikgu boleh bagi dua. Satu untuk belanja, satu lagi simpan. Itu cara nak faham formula ni. Pendapatan boleh guna kita tadi, separuh kita belanja, bukan separuh lah, tak kisah banyak mana, tapi mesti ada tabungan. Boleh? Contoh tadi 2,000, cikgu belanja 1,500 untuk perbelanjaan penggunaan, cikgu simpan 500. So tambah dua ini dapatlah jumlah sama dengan pendapatan boleh guna tadi. Boleh faham? Boleh cikgu, boleh faham. Okey, kita tengok. Boleh faham cikgu. Okey, perbelanjaan penggunaan individu terdiri daripada ini. Dua ini. Biasa soalan keluar ni 6 markah. Okey, boleh ya. Tadi cikgu dah cakap dalam pendapatan boleh guna kita itu, kita mestilah ada belanja dan kita mesti ada tabungan. Campur dua ni. Okey. Sekarang kita terus fokus kepada perbelanjaan ni. Kalau keluar saja soalan, dia tanya, apakah kegunaan perbelanjaan? Ada perkataan perbelanjaan, ada kegunaan. Terus jawab ingat, kita boleh belanja untuk beli barang tahan lama, beli barang tak tahan lama. Ingat kepada keyword dia, kita beli barang keperluan dan kehendak. Duit yang kita dapat tu tadi, pendapatan boleh guna tu memang kita nak belanja. Belanja untuk apa? Untuk beli barang. Barang apa? Barang keperluan dan barang kehendak. So, dia bahagikan kepada dua. Perbelanjaan barang tahan lama, barang tidak tahan lama, dan barang perkhidmatan. Kita dua. Kita boleh beli barang dan perkhidmatan. Jangan lupa dalam ekonomi, perkhidmatan ini adalah satu jenis perbelanjaan yang kita buat. Barang dan perkhidmatan. Kita beli barang, kita beli perkhidmatan. Kita tak beli orang. Jangan awak kata saya nak beli orang. Tak boleh. Okey, boleh sampai sini? So ada 3. Buat apa tadi pendapatan yang kita ada? Kita nak beli barang dan perkhidmatan. Barang apa? Barang yang tahan lama, barang yang tak tahan lama. Okey, nanti kita tengok. Okey, apa itu maksud barang tahan lama? Siapa boleh bagi tahu? Awak belajar account kan? Lagi senang. Apa maksud barang tahan lama? Tahap cepat. kecairan Tahap kecairan rendah. rendah. Maksudnya? Boleh guna lama-lama. Boleh simpan. Boleh guna untuk? Kehidupan seharian. Okey, maksudnya? Awak kata cair tadi, kecairan rendah? Boleh guna untuk barang tahan lama, barang tak tahan lama, dua-dua pun kita boleh guna untuk kehidupan harian kita. Tapi apa maksud tahan lama tu? Apa maksud tahan lama? Siapa boleh bagi tahu? Bila sebut tahan lama,
Kita nak kaitkan dengan apa? Siapa nak jawab? Kualiti. Bukan kualiti. Auni mana Auni? Auni ada? Saya. Auni? Okey Auni. Apa maksud tahan lama ni? Expired dia lambat habis. Okey, expired dia lambat habis. Okey, nak dekat-dekat dah tu. Maksudnya dia boleh bertahan selama cepat ni. Try. Selama apa ya? Selalu kita kalau sebut tahan lama ni macam awak cakap kan expired. Macam roti tu ada expired dia kan. Kalau roti tu tahan lama tak? Tak tahan lama, 3-4 hari. Tak tahan lama. 3-4 hari. Awak sebut 3-4 hari. Itu merujuk kepada apa tu? Pada tak tahan lama lah cikgu roti. 3-4 hari pun dah rosak. Maksudnya 3-4 hari tu merujuk kepada apa? barang tak tahan lama kan? Iyalah betul. Betul lah barang. Jangka masa. Ya, jangka masa dia itu tak lama. Jangka masa. Ingat kalau sebut tahan lama tu ingat jangka masa. So kalau kita panggil barang tahan lama ni biasa dia refer kepada masanya yang berapa lama? Dalam ekonomi. Kita nak tahu barang itu tahan lama, jangka masa dia tu dia lama tu bila? Lama mana? 2 bulan? 1 bulan? Cepat. Berapa? Melebihi 1 tahun. Ya, melebihi 1 tahun. Ingat itu konsep dalam ekonomi. Lebih dari 1 tahun kita panggil tahan lama. Kurang daripada itu kita panggil tak tahan lama. Boleh? Jadi kita kata kat sini kita boleh beli barang-barang yang tahan lama. Okey, cuba bagi contoh barang tahan lama. Yang kalau kita beli barang ini, kita boleh guna untuk tempoh yang lebih dari 1 tahun. 5 tahun pun masih boleh pakai. 10 tahun pun kita boleh pakai. Cuba bagi contoh. TV. Ya, TV. Tahan lama kan? Memang betul TV. Cikgu beli TV daripada 16 tahun tak rosak-rosak. Laptop, yes. Lagi apa? Mesin pencetak, printer. Printer, kereta. Betul tak? Kereta 10 tahun pun boleh pakai lagi. Jadi itu maksudnya kita individu bila kita dapat duit tadi kita akan buat perbelanjaan. Belanja apa? Beli barang. Barang apa? Barang tahan lama. Apa maksud barang tahan lama tu tolong terang dulu. Okey, memang untuk kegunaan harian betul. Yang Syoni cakap tadi. Barang tahan lama adalah barang untuk kegunaan harian yang kita nak guna hari-hari. Okey. Tak mudah rosak satu markah. Sebab itu dia tahan lama. Kenapa dia tahan lama? Sebab dia tak mudah rosak. Kalau roti tadi cepat rosak, so dia tak tahan lama. Itu je. Tempoh kegunaan lebih dari 1 tahun. Maknanya kita boleh guna lama. Okey, melibatkan perbelanjaan yang besar, betul. Biasa barang ini kita kena belanja dia besar sikit. Sebab apa besar? Sebab apa besar? Sebab apa dia kata melibatkan perbelanjaan yang besar? Kenapa? Tahan lama. Tahan lama. Kenapa dia kata belanja besar ni? Apa maksud belanja besar? Apa maksud melibatkan perbelanjaan yang besar? Apa yang besar ni? Ya, harga dia biasanya barang tahan lama ni harga dia lebih mahal. Jadi, kalau kita dapat duit tadi, contoh cikgu ada 2,000 tadi, cikgu nak beli barang tahan lama ni, silap-silap cikgu kena ambil 1,000 dekat situ untuk beli barang tahan lama. Cikgu nak beli laptop, kena beli lebih 1,000. Itu maksudnya melibatkan perbelanjaan yang besar. Okey, contoh, bagi contoh kereta, perabot, barang elektrik. Boleh?
Boleh kan? Boleh. Tolong ingat tu. Senang je tajuk ni. Kalau keluar jawab je macam ni. Okey. Yang kedua, kita nak belanja terhadap barang tak tahan lama pula. Okey. Terbalikkan saja dengan dekat atas tu. Apa maksud tak tahan lama? Siapa nak try? Hafiza? Dia tak ada internet cikgu, dia masuk je tapi Oh tak ada ya, internet. okey. Okey, tak apa. Aiman ada tak Aiman? Cikgu, Ya, Ivan. mudah rosak. Mudah rosak. Kenapa Ivan cakap mudah rosak? Kerana kualitinya tidak baik. Kualitinya tak baik. So dia tidak tahan lama. tidak tahan lama. So dia cepat rosak. Okey, bagi contoh Ivan. Bagi contoh, handphone apa- Nokia. Ha? Salah cikgu. Permainan kereta. Pembayaran kereta. Permainan kereta. Permainan kereta. Toy car. Okey, adakah itu tidak tahan lama? Ya. Kalau lebih dari 1 tahun dah tak boleh guna eh? Okeylah cikgu. Saya bagi satu lagi, makanan. Okey. Ya, makanan. Bagi yang simple macam tu. Bagus, Kevin. Kenapa makanan tak tahan lama? Boleh guna tak kalau kita beli barang makanan tu 2 tahun pun boleh guna lagi makanan tu? Ada? Tak boleh. Sebab Kecuali dia apa? madu. Madu pun mana? Ada setahun ke? Madu tak mudah expire. Yelah, tapi maksudnya lebih daripada 1 tahun kita boleh guna? Entah cikgu. Okay. Biasanya makanan kita tak lebih dari 1 tahun lah. Okay. Okay, bagus Kevin. Okay, kita tengok. Biasanya barang tidak tahan lama ni lebih kepada untuk keperluan diri dan keluarga. Awak nampak tak kat sini maksudnya apa? Kalau barang tak tahan lama ni lebih untuk keperluan. Kalau barang tahan lama ni lebih untuk apa? Cepat. Barang tak tahan lama ni lebih untuk keperluan. Kita beli barang tak tahan lama ni lebih untuk keperluan diri dan keluarga kita. Tapi kalau barang tahan lama ni dia lebih untuk apa? Untuk memenuhi Keperluan. keperluan ni tak tahan lama. Kalau barang tahan lama? Kehendak. Dia lebih kepada kehendak. Dia lebih kepada kehendak. Nak beli kereta, nak beli perabot, nak beli barang elektrik, nak beli handphone, nak beli kereta apa tadi Kevin cakap, kereta mainan. Semua itu lebih kepada kehendak. Sebab itu dia kata melibatkan perbelanjaan yang besar. Okay, sebab itu dia panggil barang tahan lama. Dia boleh guna untuk harian tapi dia bukanlah untuk keperluan. Okay, faham So barang tidak tahan lama ni lebih kepada barang-barang keperluan untuk diri dan keluarga. Okey, cepat rosak dan cepat habis. Betul tak? Makanan cepat rosak? Betul cikgu. Cepat habis? Ya. Beli roti 1 hari habis. Betul tak? Ya cikgu. Okey. Lagi, tempoh kegunaan dia kurang dari 1 Tahun. Tak ada makanan, tak pernah lagi lah sampai 1 tahun. Sebulan adalah kan? Kalau macam beras tu tahanlah sebulan. Okey, lagi melibatkan perbelanjaan yang kecil. Maksudnya daripada jumlah pendapatan kita itu, perbelanjaan yang kita keluarkan, duit yang kita keluarkan untuk beli barang keperluan ni biasanya tak besar. Sebab biasa barang-barang makanan harga dia tidaklah begitu mahal. Betul? Contoh barang makanan. Bolehlah. Barang makanan tu beras ke. Okey. Boleh faham? Jadi antara dua ini kita nak utamakan yang mana dulu? Yang mana kita nak utamakan dulu? Tahan lama ke tak tahan lama? Tak tahan lama. Ya. Nanti awak kena buat tau, kena susun. Kita kena susun dalam bajet kita. Kita kena utamakan yang tak tahan lama dulu sebab dia untuk keperluan. Lepas tu ada lebih barulah kita bertengok kepada barang tahan lama.
Okay, dan yang ketiga barulah kita tengok kepada perkhidmatan. Perkhidmatan ni servis. Contoh tadi cikgu dapat 2,000 daripada pendapatan boleh guna cikgu tu. Ada tak cikgu nak guna duit cikgu tu untuk membeli perkhidmatan? Okey, apa contoh perkhidmatan? Siapa boleh bagi? Siapa boleh bagi contoh perkhidmatan? Repair aircon rosak. Repair aircon rosak. Okey. Aircon rosak dah sebulan dah rosak ni kan. Tapi tengok-tengok bajet duit tak ada. So perlu tak kita nak repair? Okey. Kalau ada lebih barulah kita repair. Tak boleh repair barulah kita beli baru. Betul? Maksudnya servis. Lagi apa? Apa contoh lagi? Bayar bil elektrik. Bayar bil elektrik itu termasuk kat mana? Perlu tak? Kalau bil elektrik tadi kita guna elektrik itu kan kita kena bayar tak bil? Itu memang kita kena bayar. Itu memang kita kena bayar. Kalau kita kata kita tak nak guna bil, kita nak bayar bil elektrik, nanti kena potong elektrik, dah tak ada bil elektrik pula kat rumah. So itu kita tak panggil perkhidmatan. Perkhidmatan ni maksudnya macam ni. Contoh cikgu tadi, dah dapat gaji, dah buat semua tolak-tolak tadi, dapat 2,000. Oh, nak pergi melancong lah kat Langkawi. Macam tu. Maksudnya cikgu nak ambil daripada pendapatan cikgu tu nak belanja untuk perkhidmatan. Faham tak? Nak pergi tidur hotel lah. Itu perbelanjaan terhadap perkhidmatan. Ataupun cikgu kata nak langgan satu lagi wifi lah. Itu kita kata dah perkhidmatan internet. Faham tak? So kalau ada lebih duit baru kita boleh belanja terhadap perkhidmatan. Perkhidmatan yang mempunyai nilai yang tetap setiap bulan seperti bayaran sewa ya. So bil elektrik tadi pun kita boleh masuk kat sini. Maksudnya kena bayar tak? Kena bayar tak perkhidmatan tu? Kena bayar. So senaraikan. Tapi dia dah kira macam perlu, nampak dia kata ni. Perkhidmatan yang mempunyai nilai setiap bulan seperti bayaran sewa dan premi insurans. Kita duduk rumah sewa. Kita kena bayar tak rumah sewa tu? Kena bayar tak? Bayar. So itu adalah perbelanjaan kita terhadap perkhidmatan tadi kan. Macam Yushni cakap tadi pun betul lah. Bayar sewa, bayar bil api, bil elektrik, bil handphone. Kita dah guna servis itu, kita dah guna perkhidmatan tu, kita kena bayar. So daripada gaji yang kita dapat tadi, kita memang kena ambil wang daripada gaji tu untuk bayar segala perkhidmatan yang kita guna. Okay, faham? So ini perlu masuk tak dalam kita punya bajet? Kalau macam sewa, bil air, bil api, bil elektrik semua, perlu tak? Perlu. Ya, perlu. Sebab itu adalah belanja kita setiap bulan. Okay? Terdapat juga perkhidmatan yang mempunyai nilai yang berubah seperti perkhidmatan guaman dan rawatan perubatan. Ini maksudnya perkhidmatan guaman ni perkhidmatan peguam lah kalau kita perlu. Kalau tak ada, tak adalah. Macam juga dengan rawatan perubatan. Okey, maksudnya nilai dia berubah-berubah. Kita tak tahu kita sakit bila. Okay, tiba-tiba demam, tiba-tiba sesama nak pergi klinik. Jadi perlu ambil daripada pendapatan kita tu pergi ke klinik untuk mendapatkan perubatan. Jadi kita sudah membelanjakan terhadap perkhidmatan hospital atau perkhidmatan klinik. Boleh? Awak jangan risau, nanti soalan dia akan bagi contoh-contoh tu, cuma dia suruh awak pilih. Nanti kita tengok contoh soalan. Okey, so ada 3 ini saja. So kalau keluar soalan, awak tolong buat macam ni. Kalau soalan kata apa maksud ni? Penggunaan pendapatan individu. Individu tadi dapat pendapatan, dia nak guna untuk apa? Guna untuk belanja. Belanja apa? Belanja barang tahan lama. Belanja barang tak tahan lama dan belanja perkhidmatan. 3 ni. 2, 4, 6 markah. Silat-silat 9. 3, 3, 3 macam tu. Terangkan saja ini, terangkan dan bagi contoh. Boleh? Boleh sampai sini? Boleh cikgu. Senang kan? Senang je tajuk ni. Ingat tu keyword dia penggunaan pendapatan individu. Okay. Kita tengok ada lagi tak? Okay, dah habis. Kita ada masa lagi? Berapa dah?
Oh, dah nak buka pukul 3 dah. So, nak sambung ke? Nak stop? Cikgu okey je ni nak sambung. Ada kelas Ya, ada cikgu. Ada? Ya. Okeylah. So, dua tajuk hari ni kita belajar. Okey. Ulang balik pada cikgu. Cikgu panggil nama Muhammad Arif. Muhammad Arif. Mana Muhammad Arif? Adriel. Adriel? Ya, cikgu. Okey, bagus. Adriel, tolong bagi tahu cikgu, kita belajar apa hari ni? Tajuk apa kita belajar hari ni? Adriel? Keperluan asas Lagi? keadaan asas. Okey, keperluan asas dan keperluan asas, keperluan dan siapa satu lagi Adriel? Cepat. Keperluan lawannya ke? Siapa boleh tolong Adriel? Kehendak. Kehendak. Okey Adriel, keperluan dan kehendak Adriel boleh? Betul, cikgu. Okey. So tajuk yang bahagian yang kedua kita belajar apa Chong Huyan? Huyan? Chong Huyan ada? Amoy. Ying Zinzu? Ying Zinyu? Ying Zinyu? Hai, tak ada suara semua ya. Heng Zitong? Heng Zitong? Macam mana cikgu nak bagi markah PBD ni? Panggil nama pun tak menyahut ni. Bentar cikgu. Heng Zitong? Tak ada juga. Arif pun tak ada. Nim Tong Sin? Nim Tong Sin? Ayo, semua tak ada suara. Kon Jun Sian? Tak boleh mic? Mic rosak? Okey, kita belajar apa bab bahagian kedua Jun Sian? Okey, tulis je. Kita belajar apa yang bahagian kedua? Tadi Adriel dah cakap keperluan dan kehendak. Okey, next kita belajar apa? Tulis tak? Keanjalan harga? Ada keanjalan harga Jun Sian? Tak ada keanjalan harga, kita dah belajar dulu. Okey, Fadila, tolong Fadila. Fadila ada tak? Tengok ni suara mas ni. Nurul Haifa? Nurul Haifa. Tengok dia senyap ni semua Chan Set Yuhao, perbelanjaan. Okey, good try. Perbelanjaan, betul. Perbelanjaan daripada pendapatan kita perbelanjaan penggunaan Yuhao sambung perbelanjaan penggunaan. Okey, last. Mana lagi cikgu tak panggil? Phoenix ada? Phoenix? Tak ada juga. Chan Yun Zuan? Tak ada juga. Arif? Tak ada juga. Aiman? Aduh. Adam?
Ya ke? Kita belanjakan penggunaan kita tu terhadap apa? Macam mana kita yang pendapatan kita ada tadi, kita buat perbelanjaan, betul? Cikgu saya tahu dulu. Okey, kita belanjakan ke atas apa? Siapa nak jawab ni? Cikgu saya jawab. Okey, Adam jawab dulu Adam. Okey, perbelanjaan tak ada apa Adam? Barang keperluan. Barang keperluan yang dipanggil barang apa? Barang tahan lama. Okey, barang tahan lama, barang tak tahan lama Adam Okey, Aiman, barang keperluan ya. Okey, senang jawab macam ni. Cikgu dah cakap tadi mesti ada perkataan tahan lama tak tahan lama. Maksudnya penggunaan perbelanjaan kita tu kita belanja untuk menggunakan ke atas apa Kivan? Kivan? Hai cikgu. Kita belanjakan tadi untuk apa? Beli barang apa? Keperluan dan kehendakan. Keperluan dan kehendakan. Dan perkhidmatan. Tak, kita tadi yang keperluan dan kehendakan tadi Adria dah jawab. Itu betul, keperluan dan kehendakan betul. So kita kategorikan 3 jenis perbelanjaan kita. Kita dah ada duit tadi, dah ada pendapatan. Kita akan membuat perbelanjaan. Yuhau cakap tadi betul. Kita akan berbelanja ke atas penggunaan barang apa? Penggunaan barang tahan lama, barang Yes. tidak tahan lama dan Okey. perkhidmatan. Itu nak 3 tu. Okey. Maksudnya kita akan membuat perbelanjaan membeli barang-barang untuk kita guna. Barang apa? Barang tak tahan lama. Barang tak tahan lama ni refer kepada barang keperluan. Barang tahan lama kita refer kepada barang kehendak. Dan last kali barang-barang kepada perbelanjaan perkhidmatan. Itu saja. Boleh Ya, okey cikgu. Okey. So, itu saja untuk hari ni 2 tajuk kecil tu. Hari Rabu 2 masa kita akan masuk kepada yang awak tengok buku teks. Yang ini sebenarnya awak baca sendiri pun boleh. Sekejap cikgu nak tengok awak buat bajet tu. Okey, itu tak apa. Okeylah, nanti kita sambung minggu depan pula hari Rabu. Okey? So, itu saja. Ada soalan apa lagi nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Semua Okey, faham. Okay, so thank you datang kelas hari ini. Okey, terima kasih cikgu. Semoga semuanya dapat keputusan yang cemerlang. Cikgu Alright, terima tepukkan. kasih cikgu. See you next Okay. class. Alright, bye. Okay, sama-sama.